bapak niaga pasal mana tak mai ni. Oh, tak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Terima kasih pada Cikgu Zamri selaku pengacara majlis pada malam ini. Terima kasih pada Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pengurusi masjid dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini diberi ruang dan kesempatan tuan-tuan untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi nikmat kesihatan yang baik. Kita dapat bersama pada malam ini, walaupun sebahagian sahabat kita sudah lama terlantar sakit, tak dapat hadir ke masjid tuan-tuan, kerana Allah uji dengan pelbagai penyakit. Jadi di kesempatan kesihatan yang baik Allah Ta'ala berikan pada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan manfaat ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita mendapat keberkatan, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah tadi tuan-tuan, saya bacakan sepotong ayat satu surah. Surah yang cukup pendek, antara surah yang terpendek selepas inna a'tayna kal kausar. Kalau kita tanya murid tadika sekalipun, prasekolah sekalipun, pasti sekalipun, semua hafal, semua ingat. Sehingga kan kita yang umur 50, 60, 70, kita tak pernah lupa surah ini tuan-tuan. Tanyalah siapa sekalipun, kita rasa agak ajaib kerana surah Qul huwallahu ahad tak semaya sekalipun dia lekat di mulut tuan-tuan. Suatu surah yang pendek, tetapi walaupun pendek surah ini, walau senang kita ingat surah ini, tetapi suatu tanggungjawab yang cukup berat sebenarnya tuan-tuan. Suatu tanggungjawab yang cukup berat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tanamkan akidah ketauhidan kepada umat Islam pada suatu masa ketika dahulu. Berat tuan-tuan. Allah turunkan suatu surah yang pendek memberi faham kepada kita bahawa akidah ini suatu benda yang cukup penting, tidak boleh dipermain-mainkan. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu
Satu, tuan-tuan. Tak adalah Tuhan selain dia, melainkan dialah Allah. Oleh kerana nak mempertahankan akidah ini, oleh kerana nak jaga Qul huwallahu ahad, oleh kerana nak jaga keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan para sahabat terpaksa menghadapi pelbagai ujian, terpaksa menghadapi pelbagai mihnah dan tribulasi. Tak semudah yang kita baca surah ini. Berat, tuan-tuan. Rabbi qadirun ala raddil basari, Rabbi qadirun ala raddil basari, Rabbi qadirun ala raddil basari, Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khairan minha. Kisah Zinnirah, seorang sahabiah perempuan, bukan lelaki. Dia hamba, tuan-tuan, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila dia masuk Islam, bila dia terima Islam sebagai agama, bukan hanya sekadar dia terima Islam sebagai agama, bahkan dia sebarkan Islam. Bila dia sebarkan Islam, maka dia mendapat kencaman, mendapat ancaman daripada pimpinan kafir Quraisy. Dia dapat ancaman daripada pimpinan kafir Quraisy. Dahlah kamu ni masuk Islam, terima Islam sebagai agama, ajak pula orang lain masuk Islam, terima Islam. Maka marah, tuan-tuan. Bila pimpinan kafir Quraisy marah, mereka beri ugutan kepada Zinnirah. Seandainya tak tinggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad ini, tak sembah Allah wal Uzza, maka dia akan terima ancaman, ugutan daripada pimpinan kafir Quraisy. Tak ira, tuan-tuan. Dia tak cara. Terus dia sebarkan Islam, terus dia sebarkan Islam, terus dia sebarkan Islam. Lalu ditangkap, tuan-tuan. Zinnirah ditangkap. Lalu bila ditangkap, bukan hanya sekadar ditangkap, bahkan diberi ugutan kepada Zinnirah. Seandainya tak tinggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad ini, busur anak panah yang panah membakar ini, tuan-tuan, akan dicucuk di butir mata Zinnirah. Tapi apa yang keluar daripada mulut Zinnirah? Dia tak akan sekali-kali berganjak untuk tinggalkan agama yang dia baru anuti ni, yang baru dia terima ini. Kemah, tuan-tuan, tak berganjak. Lalu dia ambil busur anak panah sungguh, dibakar di api, dipanaskan di api, merah, tuan-tuan. Satu riwayat. Kemudian dicucuk butir mata Zinnirah. Rak, dicucuk butir mata dia. Waktu nak cucuk inilah Rabbi qadirun ala raddil basari, Rabbi qadirun ala raddil basari, Rabbi qadirun ala raddil basari. Allah mampu kembalikan penglihatan mataku. Kalau kamu nak selamat, kamu tinggalkan agama Muhammad. Kalau kamu nak selamat, tinggalkan agama Muhammad. Tak ada, tuan-tuan. Kemah, kental sungguh akidah seorang perempuan, tuan-tuan, bukan lelaki. Tetap tak berganjak. Kalau kita tak, beres, tak apa, kahwin minta ampan. Bak dia nak tukar kahwin pula, kahwin tak jadi. Kahwin tak jadi, minta ampan. Tak apa, kahwin slow, kahwin janji, kahwin slow. Kahwin dah ajak dah orang, bawa-bawa kahwin slow. Kalau kita, tuan-tuan, ni dak, tuan-tuan, tak degih, tuan-tuan. Dia tetap dengan pegangan akidahnya, sehingga akan dia yakin kepada Allah. Allah mampu menggantikan penglihatan mata yang baru buatnya, walaupun dicucuk butir matanya, tuan-tuan. Maka orang ambil tangkap dia, cucuk sungguh, tuan-tuan.
Ambil cucuk zera, butir mata je. Satu Allah. Sakit tuan-tuan. Sakit. Cucuk butir mata, korek waktu beg pula. Sebelah ke? Dua-dua belah. Apa yang keluar di mulut Zinnirah? Rabbi qadirun ala raddil basari. Rabbi qadirun ala raddil basari. Allah mampu kembalikan penglihatan mata aku. Allah mampu kembalikan penglihatan mata aku. 3 kali dia ulang. Allah mampu kembalikan penglihatan mata aku. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, Engkau berikanlah ganjaran yang setimpalnya di atas musibah yang menimpa aku ini. Wakhlifni khairan minha. Gantikan aku mata yang lebih baik daripada mata sebelum ini. Sambil orang tangkap dia, semakin orang cucuk butir mata, semakin kemah, semakin kuat akidah, keimanan, ketauhidan kepada Allah. Kau yakin tuan-tuan. Allah, susah kita nak cari gini tuan-tuan. Kita kena uji dengan Allah Ta'ala sikit je. Kita goyang, kita dah ragu-ragu dengan Allah. Betul ke aku ni letih dah berdoa ni, cemuh dah berdoa ni, hidup lagu ni lah aku tak pernah ubah. Tapi yakin dia tuan-tuan. Satu riwayat mengatakan 1 minggu, satu riwayat mengatakan 2 minggu. 2 minggu lepas peristiwa tersebut, Allah kembalikan butir mata pada Zinnirah, bahkan lebih baik daripada sebelum ini. Allahu Rabbi. Hebat tuan-tuan. Kenapa? Kena keyakinan kepada Allah begitu mantap, begitu tinggi, kuatnya akidah perjuangan. Mantapnya tuan-tuan. Saya nak gambarkan pada tuan-tuan. Oleh kerana nak mempertahankan, nak sebarkan Islam ini, nak mempertahankan akidah tauhid ini, maka mereka terpaksa menghadapi pelbagai ujian. Hatta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tuan-tuan, kita semua tahu, bila meninggalnya Khadijah, bila meninggalnya Abu Talib, tataba'at masaib, bertimpa-timpa musibah menimpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang hina Nabi, orang caci Nabi, orang nampak muka Nabi, orang ludah wajah Nabi, orang ambil pasir tabu atas kepala baginda Rasulullah. Pelbagai penghinaan orang buat kepada baginda Rasulullah. Semata-mata apa tuan-tuan? Semata-mata nak mempertahankan akidah ketauhidan kepada Allah, nak yakinkan masyarakat pada waktu itu betapa pentingnya akidah Islam, betapa pentingnya kita memahami Islam dan mengikuti Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu baru-baru ni tuan-tuan, 2 minggu lepas kalau tak salah saya, seluruh dunia buat demonstrasi oleh kerana ada 2 ahli parlimen India. Bukan India kita ni, negara India, bukan keling kita sini, negara India. Kerana apa? Kerana menghina baginda Rasulullah, menghina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mempermain-mainkan tuan-tuan, gila seks, buat keluar karikatur dan sebagainya. Kita sebagai seorang Islam, orang hina Nabi kita, orang mempermain-mainkan Nabi kita. Adakah kita tidak ada langsung perasaan dalam diri, rasa marah, terguris hati kita kerana dipermain-mainkan begini tuan-tuan? Mestilah kita ada perasaan marah. Kita tak suka tuan-tuan. Sahabat dulu diuji dengan pelbagai ujian untuk pastikan Islam sampai pada kita hari ini. Alhamdulillah, Islam sampai pada kita hari ini tuan-tuan. Seorang sahabat Nabi yang bernama
yang mana Rasulullah sebut dalam hadis, man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard fanzur ila Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah, tuan-tuan kenal ke tak? Pernah dengar ke tak cerita dia? Pernah dengar tuan-tuan? Pernah dengar kisah Talhah bin Ubaidillah? Allah, nak cari zaman lah tak jumpa, susah. Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan, man ahabba an yanzura ila syahidi yamshi ala wajhil ard fanzur ila Talhah bin Ubaidillah. Nabi kata, siapa di kalangan kamu ini para sahabat yang nak melihat orang yang mati syahid, syahidin yamshi ala wajhil ard, masih berjalan di atas muka bumi Allah, tengoklah kepada Talhah bin Ubaidillah. Tak pelik ke tuan-tuan? Orang yang mati syahid tapi masih berjalan di atas muka bumi Allah, dah mati jalan laguan. Pelik tuan-tuan. Seolah-olah kita kata hadis ni tak betul kali kok. Dah, kita tak faham. Yang mana ketika mana berlaku perang Uhud, waktu berlaku perang Uhud, oleh kerana pasukan Romah pemanah yang berada di atas bukit Uhud ini tuan-tuan, sebahagiannya tidak ikut arahan, menyebabkan Khalid bin Walid naik ke atas, ambil tempat menggantikan, bukan menggantikan, membunuh yang di atas berada atas bukit, kemudian panah turun ke bawah. Waktu ini keadaan orang Islam, pentera perjuang Islam pada waktu ini kucak-kacir tuan-tuan, sehingga kucak-kacir habis. Ada yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal dunia, ada yang kata Rasulullah dah terbunuh. Tapi tidak, Rasulullah masih hidup. Yang mempertahankan Rasulullah pada waktu ini adalah Talhah bin Ubaidillah. Dia gunakan seluruh kekuatan tubuh badan yang dia ada. Orang tetap Nabi sebelah kanan dah dia tangkis. Orang nak halang, nak bunuh Nabi sebelah kiri, tangan kiri lah yang dia tangkis. Orang panah Nabi daripada belakang, dia guna seluruh kekuatan tubuh badan untuk jaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Dia guna segala-galanya untuk pastikan Rasulullah selamat bernyawa. Bahkan lebih daripada itu, untuk pastikan Islam ini sampai pada kita hari ini. Maka waktu ini tuan-tuan, Talhah bin Ubaidillah rapatkan tubuh baginda Nabi ke suatu batu yang besar. Kemudian bila orang panah Nabi nak bunuh Rasulullah, dia guna belakangnya tuan-tuan untuk halang panahan tersebut. Yang mari tetap, yang lancar dengan tombak, semuanya dia halang gunakan kekuatan tubuh badan. Sehingga rebah tersungkur Talhah bin Ubaidillah. Rebah dia tersembam dia di depan baginda Rasulullah, mengalir air mata Nabi, menangis, menitih air mata baginda Rasulullah. Kerana apa? Kerana Talhah pengsan, rebah pengsan di depannya tuan-tuan. Habis darah tak tahu nak kata. Penuh tubuh dia dengan darah. Maka bila dah keadaan kembali tenang, dikumpulkan semua jenazah-jenazah syuhada muslim. Jenazah-jenazah syuhada dikumpulkan setempat. Bila dikumpulkan setempat, tengok-tengok Rasulullah, tengok Talhah bin Ubaidillah tak ada, Saidina Hamzah ada. Bila dikumpul, maka Rasulullah suruh Abu Bakar pergi. Tengok Talhah bin Ubaidillah. Abu Bakar pergilah tuan-tuan. Maka bila Abu Bakar sampai, tengok Talhah dalam keadaan tersembam wajahnya di atas pasir. Di belakangnya darah penuh, tertusuk dengan busur anak panah, penuh seluruh tubuh dia.
Mula daripada tanya batas tekuk kaki pas rapat pas bawah semua dicucuk dengan busur anak panah. Maka apa yang keluar daripada mulut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, qad mata ya Rasulullah, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Lagilah Nabi mengalir air mata, nangis tuan-tuan. Kenapa? Kerana kesungguhan Talhah lindung Nabi itu, Nabi perhatikan dengan mata kepala baginda Rasulullah sendiri tuan-tuan. Maka Rasulullah suruh jenazahnya letak kumpul setempat untuk dikebumikan. Bila dikebumi, tiba-tiba jenazah tubuhnya memberi reaksi seolah-olah masih bernyawa lagi tuan-tuan. Memang dia tak meninggal dunia pun, dia hanya koma tuan-tuan. Darah keluar begitu banyak daripada tubuh Talhah bin Ubaidillah. Darah yang mengalir begitu banyak menyebabkan dia koma, dia tak meninggal dunia. Tapi oleh kerana Abu Bakar kata dia meninggal dunia, maka Nabi kata, man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard fanzur ila Talhah bin Ubaidillah. Kalau kamu nak tengok orang yang mati syahid yang masih berjalan di atas muka bumi Allah, tengoklah kepada Talhah bin Ubaidillah. Kerana Rasulullah pun beranggapan dia meninggal dunia. Belum murang darah penuh tuan-tuan. Maka zaman Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, mari zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah 10 tahun. Sayyidina Umar panggil Talhah bin Ubaidillah. Dia panggil Talhah, suruh buka baju. Buka baju yang menutupi tubuh Talhah bin Ubaidillah. Kerana nak tengok apa, kenapa Rasulullah sebut orang yang masih syahid, yang masih berjalan di atas muka bumi Allah, tengoklah pada Talhah bin Ubaidillah. Maka bila dia buka baju tersebut tuan-tuan, ya Allah, mengalir air mata Sayyidina Umar Al-Khattab. Tubuh belakang dia dah tak ada apa-apa dah tuan-tuan. Kalau kita ni nampaklah, nampaklah orang kata bentuk tubuh badan ni tak ada dah, habis seolah-olah kena cincang. 70 kesan tetakan di belakang tubuh Talhah bin Ubaidillah. Bukan sikit tuan-tuan, 70. Satu riwayat kata 70, ada kata 78 di belakang Talhah bin Ubaidillah. Kita kena 45 ada. Kena pakai 45 kali, kena kelewet 45 tepak aja. Oh, tak boleh nak tengok dah. Ni penuh tuan-tuan. Allahu Rabbi. Saya nak cerita, nak kongsi pada tuan-tuan bagaimana ujian yang terpaksa dihadapi oleh sahabat dan sahabiah. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertahankan akidah Islam ini supaya sampai pada kita hari ini. Alhamdulillah, 1400 tahun lebih tuan-tuan Rasulullah meninggalkan kita. Alhamdulillah, hari ini kita kenal apa itu Islam. Alhamdulillah tuan-tuan. Sahabat dulu diuji tuan-tuan, kita hari ini pun diuji. Kita hari ini diuji dengan tebing je. Sahabat dulu berat ujiannya, kita hari ini cukup simple ujian. Gapa dia? Bapa dia mau tak mari sejid. Allah, hujan lebat lah petai tadi. Meh-meh kawak kereta tak nampak jalan. Kalau tak boleh mari sejid malam, bapa hujan lebat. Kita ujian je tuan-tuan. Hujan turun. Itulah ujian kita. Dah bapa dia mau tak mari sejid malam, kawan nak mari dah naik motor. Siapa tu ada saya kawan hello. Mana nak di mana? Kawan nak pergi sejid mata, nak dengar Ustaz Najib wi tazkirah ke apa dia. Mau berhenti sini aku belajar mutabik. Ha beres. Pada dengan ayat tu. Kena ujian tabik, kena ujian hujan lebat. Tak boleh mari buat apa? Kereta bunuh. Tak boleh mari buat apa? Allah demam sikit. Nak bagi tahu ujian yang kita hadapi ini tuan-tuan,
Tidak seumpama sahabat-sahabat sahabiah dulu. Kita hak mari masjid malam ni tak ada orang tunggu biar jalan. Mungkin sejak aku kata orang kaya dua apa. Ada baik email nak? Tak ada. Tak ada orang hukum kita tuan-tuan. Mungkin mai sejak jaga. Tak ada tuan-tuan. Zaman Nabi dulu berani mai depan orang. Waktu duduk Mekah. Tak maaf dah. Semua mustaghfur, menyembunyikan keislaman. Tak berani nak zahir. Ini tuan-tuan. Ujian kita hari ini, kita diuji dengan pelbagai ujian untuk memastikan kemuliaan Islam terjaga untuk sampai ke generasi-generasi akan datang. Ujian kita goni dah tuan-tuan. Ni ujian kita goni ni. TikTok ada, Instagram ada, YouTube ada. Allahu Rabbi. Hak duk lanjai bogel dalam ni kan. Dia nak jual gapo ni? Kita nak jual bekung. Kita nak jual ubat goni, kita nak jual produk goni. Ada. Nak jual lah tak apa. Dah lah demo nak jual. Yang seolah-olah meh-meh demo ni telanjai terus ni buat gapo? Yang golek menggor tahu kan. Allahu Rabbi. Ujian tuan-tuan nak beritahu. Kita diuji dengan kemewahan. Bila kita rasa senang, kita gaji terima setiap bulan, kita tak ada masalah, kita kau jauh daripada masjid. Kita juga diuji. Kita diuji dengan kemewahan. Kita diuji dengan kesenangan. Ujian juga. Saya nak bagi tahu, ujian yang Allah Ta'ala uji kita begitu ringan sangat tuan-tuan. Nak banding dengan sahabat-sahabat dulu, sahabiah dulu, untuk pastikan Islam sampai pada kita hari ini. Tapi bila Islam sampai pada kita hari ini, seolah-olah kita tak jaga kemuliaan Islam tu tuan-tuan. Itu gaya-gaya orang bakal marah. Gapa dia nama? Si baik orang jauh tuan-tuan. Al-besuk kita ni kita bakal pergi cari dah. Kat KKM. Ada KM Beauty. Ada anak Normah Damanhuri tu. Bila masuk tengok aja lalu aja depan wall Facebook kita ni, Allahu Akbar. Dia mau Islam ke? Islam. Bukan orang kafir. Tapi nya pakai ya Allah, sedih kita tuan-tuan. Kalau demo tak berasa malu sekalipun, tak malu pada diri demo, tak malu dekat mak demo, tak malu dekat ahli keluarga demo, tak malu dekat orang sekeliling demo, malulah dekat Nabi, malulah dekat sahabat dulu, malulah dengan Allah. Meh-meh seolah-olah kita ni meruntuhkan jasa pengorbanan para sahabat dulu-dulu tuan-tuan. Andainya Nabi ada, sedih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ujian. Baru ni keluar satu isu 2-3 minggu lepas. Menteri Agama buat keluar kenyataan Festival Bon Ondori tak dibenarkan orang Islam, tak dibenarkan untuk menyertai festival tersebut. Mufti Penang buat keluar kenyataan haram orang Islam ikut peristiwa tersebut. Selangor tuanku Sultan tak benarkan Jais buat keluar sebarang kenyataan. Bahkan suruh Menteri Agama ikut sekali, tengok dulu. Kita orang bawahan ni pakat marah habis. Buat apa marah? Marah, nari gitu je apa? Buat apa tak boleh? Dah kat Jakim buat keluar kenyataan dah. Dah kita nak ikut siapa? Orang yang berautoriti buat keluar kenyataan, tiba-tiba kita sanggup. Dah kita nak ikut siapa? Sepatutnya kita ikut orang yang berautoriti lah, orang yang agama tuan-tuan. Jakim buat keluar kenyataan. Ni berkait dengan akidah, bukan benda boleh main-main. Ni berkait dengan akidah, bukan suatu benda yang boleh kita buat main-main tuan-tuan. Tak ada gapo. Sebab bila kait dengan akidah, sikit je kait dengan akidah, punah lalu. Kita cemuh dah doa saya. Ada. Setiap kali mai kita doa, suruh hilang penyakit kita. Tak jadi gapo.
letih ada kita. Lah ada sah lepas pada tu kita pergi jumpa orang sayang kita seorang tok promosi. Oi bagus tak? Meta aja kita pergi. Ada lega lah sial lalu dah. Ada selalu lama ni kita berdoa 4-5 tahun dah berdoa. Dia jumpa ustaz tu ambil air tawar, dia jumpa ustaz tu ambil air tawar. Dia nampak biasa aja ungkapan begini. Rasa macam tak ada apa. Sebenarnya berkait dengan akidah kita tu tuan-tuan. Sikit je dia menggelecah lalu dah. Tak boleh buat main-main. Ni ujian. Oleh kerana ujian yang Allah Ta'ala uji kita ini begitu sedikit, nak banding dengan para sahabat dulu, kita pun pelik tuan-tuan. Kita pun pelik. Bagaimana Rasulullah boleh tarbiyah, Rasulullah boleh didik, Rasulullah boleh asuh para sahabat pada waktu itu tuan-tuan. Ya Allah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali tuan-tuan, Rasulullah panggilnya untuk gantikan tempat tiduran baginda Rasulullah. Panggil Sayyidina Ali suruh tidur tempat tidur Nabi. Kenapa? Kerana orang nak bunuh Rasulullah. Mari dia mau tidur tempat kawan cik. Sebab apa? Ada orang nak bunuh kawan. Dia mau tidur sini, kawan nak unggal lari dubik. Mari kita lari sekali. Kalau aku tidur mati aku. Kalau mikir kita memang gitu dah. Ni Sayyidina Ali ni Rasulullah suruh tidur tempat tidurannya. Kenapa? Kerana orang nak bunuh Rasulullah. Kalau silap hari bulan, orang mari tu tak tarikkan selimut atau pakai jak lalu mati dia. Antara hidup dan mati. Tapi kita boleh. Bapa dia tidak ada langsung perasaan orang kata nak nak keluk-keluk kan, nak gapo kan, tak ada. Terima sami'na wa ata'na. Sami'tu wa ata'na. Aku patah, aku tak ikut dia. Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Zulyadain, orang kaya. Osman bin Affan, orang kaya. Semua ni orang kaya. Sa'ad ibn Rabi', orang kaya tuan-tuan. Abdurrahman bin Auf, kekayaan dia separuh kebun kurma ada di Mekah tu hak milik dia. Sa'ad ibn Rabi', jutawan Madinah, sebahagian besar kebun kurma hak ada di Madinah tu hak milik dia. Tiba-tiba Rasulullah suruh mereka ini tinggalkan Mekah ni tuan-tuan. Tinggalkan kebun, tinggalkan tanaman, tinggalkan haiwan ternakan, tinggalkan rumah, tinggalkan harta benda. Gimana? Pergi ke Madinah. Tinggal aku. Jom kita hijrah pergi ke Madinah. Demo ni kalau tak lari pun tak apa ni. Orang kafir Quraisy tak kacau. Sebab apa? Sebab harta dia terlalu banyak. Dia bank. Orang mari berhutang dengan dia. Orang tak ganggu. Tapi sami'na wa ata'na. Kami patuh, kami taat. Dia patuh membuta tuli kan tuan-tuan? Dah. Oleh kerana dia fikirkan kita pada hari ini, generasi akan datang, nak pastikan bahawa Islam sampai pada kita hari ini. Alhamdulillah, sampai semua berkat daripada perjuangan, hasil daripada perjuangan mereka mempertahankan diri, menggadaikan nyawa, menggadaikan harta benda dan sebagainya untuk pastikan Islam sampai pada kita hari ini tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi bila sampai, kita pula seolah-olah macam ambil buat tak kisah tuan-tuan. Awak buat tak tahu. Ada. Kadang-kadang ada bahasa rajin, kadang bahasa mata. Ada bahasa rajin, kita bahasa orang minta sumbangan ni. Ada mari dalam diri ni. Tapi kalau bahasa mari kadang-kadang orang minta sumbangan, kita marah pula kau ni. Minta lah sumbangan sikit, kita nak masjid kita tu nak baiki. Ini untuk perjuangan, untuk Islam. Masjid kita nak goni sikit, masjid kita nak goni sikit. Dia mau tak ada kerja lain. Ni tak contoh. Dah kalau tak minta, nak minta siapa lagi? Kita lah sama-sama kita. Sahabat diuji dalam keadaan mereka ini dapat masih melihat
batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diuji juga. Diuji dalam keadaan kita tak melihat batang tubuh Rasulullah. Diuji untuk jaga Islam ini supaya kekal hingga ke generasi akan datang, tuan-tuan. Comelnya Islam sampai generasi akan datang. Tapi hari ini kita lihat semakin hari seolah-olah Islam itu semakin terhakis kemuliaannya. Semakin hari nampak semakin rendah kedudukan Islam itu, tuan-tuan. Dulu, tuan-tuan, seorang je orang Islam kena usik dengan orang kafir. Sayyidina Umar hantar tentera selalu 20,000 orang hantar tentera. Tak berani. Tentera Rom tak berani. Tapi lani apa dia? Sekarang ni Palestin itu berpuluh tahun tak selesai. Berpuluh tahun. Jak daripada saya kecil sampai hari ni, jak daripada tuan-tuan kecil dulu, tak ada masalah. Rohingya, Muslim Uyghur, Cina, Syria, semua ni, tuan-tuan, ya Allah, kena bunuh, kena bakar, kena ke bumi hidup-hidup, kena kata. Kita tengok dalam Facebook, kita tengok dalam YouTube. Kalaulah dia orang ni takut ataupun dia orang ni ada perasaan gentar dengan orang Islam, mestilah dia akan susuk tak ambil gambar. Ni yang ambil gambarnya, ambil video, dia hantar masuk dalam YouTube pula, upload masuk dalam YouTube. Kita boleh tengok, pakak tengok belakang, semua pakak klik. Seolah-olah Islam ni sudah tak ada kekuatan, izzah Islam tu tak ada dah, tuan-tuan. Orang Islam buat kerana pun tak apa. Mari bulan puasa puan serai Palestin. Mari bulan puasa puan serai orang Palestin. Mari bulan puasa serang Gaza. Mulai bulan puasa serang Gaza. Kita bantu bukan tak bantu, tapi sekadar itu je, tak selesai masalah. Seolah-olah keizzahan Islam semakin sehari semakin kau luntur, kau rendah, kau jatuh. Kenapa? Kerana kita kurangnya kekuatan dalaman seumpama sahabat Ridwanullah alaih pada waktu itu, tuan-tuan. Kita pun belik lagu mana beraninya mereka ini, tuan-tuan. Walaupun Zinirah ini seorang perempuan, seorang Sri Kandi, bagaimana Rasulullah tanamkan mantapnya akidah perjuangan mereka untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tak sampai tahap tu, tuan-tuan. Rasanya tak berani. Tapi wallahu alam, kita masih belum diuji, belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk korbankan, gadaikan harta kita, nyawa kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Belum dipanggil. Baru-baru ni, tuan-tuan, ada saya tengok kerusi Cikgu Zamri duduk tu, saya teringat. Cikgu Zamri duduk kerusi. Minggu lepas kuliah saya, tapi tak boleh ayat sejik mana. Tapi cikgu jugalah. Cikgu lah, cerita cikgu. Tak payah tanya lah cikgu mana. Tu besar, pada dia besar. Sekali dia duduk atas kerusi tu kan, tak nampak kerusi, tenggelam. Memang dia ikut kuliah saya semua. Saya pergi Masjid Kayu dia ikut, Masjid Al-Dhari dia ikut, Balik Bukit dia ikut, Masjid Renik dia ikut. Memang dia ikut saya lah, mudah cerita. Tapi sampai sejik tu dia ayat saya, lepas ni saya tak semari dah sejik ni ustaz. Bapa malu. Tapi hebatnya dia, tuan-tuan, specialnya dia duduk dalam kuliah saya tu 10 minit gitu je, 5 minit 10 minit gitu, dia tidur. Tidur lalu. Dia tubuh besar, dia duduk atas kerusi sandar gini, cara dia duduk peluk tubuh. Dia dengar mata je, lepas tu dia tidur. Kadang-kadang bunyi dekor dia. Kadang-kadang bunyi. Orang tahu tu memang tak apa. Saya tak pernah marah. Saya kata mari, tidur pun tak apa. Duduk dalam kuliah saya tidur pun tak apa. Tapi kebetulan hari tu, mula tu dia tidur hala ke depan, menunduk ke depan. Dia tidur depan, menunduk ke depan. Hari tu dia tidur pula, dia sandar ke belakang.
Bila sandar ke belakang, saya tengah kuliah ni, saya duduk depan ni nampak belakang. Hak ni duduk gini, hak ni duduk gini, hak duduk sila, hak ni belunjuk, apa kita nampak belakang. Kan? Tengok kali pertama dia tidur. Kan? Kali pertama terangkat dah sikit. Saya debar dah, kata biar tak apa kali bak tengok tubuh je, tengok paha dia, kaki dia, tak apa. Kali pertama kali kedua ada. Bila kali kedua tu naik sikit, saya pusing. Mari kali ketiga tuan-tuan, Allahu Rabbi, kali ketiga tu pium pah belakang. Terangkat kaki dia dua-dua naik atas. Ada. Dah lah, tak apalah dia pakai seluar pendek. Kalau pakai spender ni, dia pakai seluar pendek. Terangkat naik atas pakai seluar pendek. Satu sejik buka suka belakang. Saya ingatkan saya sore dia perasan, sebab dia duduk alik belakang sikit. Alik depan ni tak nampak. Alik belakang buka suka, hak bira ni tak suka belakang. Jadi saya dah tengok tadi ni, dah orang satu masjid ni suka, saya pun suka juga. Tak ada nak 5 minit saya berhenti kuliah. Tak boleh. Nak start kuliah, nak suka. Sebabnya bila terjatuh ke belakang tu tuan-tuan, dah lah terselak kain. Dia pula ni, dia tidur. Bangun tu buka silat. Buka silat gini. Kata sudah. Suka saya. Tak boleh nak 5 minit tak boleh nak start kuliah. Orang tak suka belakang tak apa, dia tunduk buat tak tahu. Hebatnya dia buat tak tahu. Tunduk, dia tahu orang tu suka dia sebab dia orang luar. Jadi ikut saya semua orang luar. Lepas tu habis kuliah, dia tarik tangan saya, mari malam ni aku nak belanja muji. Tak apa, malam lain pun sekala begitulah. Kadang saya belanja dia belanja saya. Pergi duduk meja makan tu, dia marah saya lalu dah. Kata mu tak backup aku sikit apa. Aku tak nak backup kan. Aku dah orang lain satu sujud suka, takkan aku tak boleh nak suka. Dia kata mu tak backup aku langsung. Nak backup kan, mu kaki pak-pak nak ke atas. Ni dah lah bangun tu buka buah silap pula. Tidur sungguh tu, tidur sungguh-sungguh dah, tak ingat gapo tu. Ada. Tak apalah. Kaki nak. Lepas tu dia mau ayat saya, aku tak segi dah sejak tu. Aku malu kata malu kat orang. Tak segi dah masjid tu. Tak apa buat kan. Pergi masjid lain. Time kuliah saya masjid tu punya lagi pergi kuliah lain. Malu semua, tebal muka dia tuan-tuan. Tak apalah, selingan nak beritahu tuan-tuan. Di sebagai kesimpulan untuk kuliah kita malam ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan supaya kita hargai Islam yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, Allah berikan pada kita ni, kita syukuri, kita hargai. Kerana apa? Kerana berkat jasa pengorbanan para sahabat, para nabi dulu tuan-tuan, sahabiah dulu, sehinggalah Islam sampai pada kita hari ini. Alhamdulillah. Jadi bila Islam sampai pada kita hari ini, hargailah nikmat Islam yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini. Buat sehabis baik tuan-tuan. Buat sehabis baik. Kita tak nak kita jadi penyebab Islam ini semakin hari semakin hina dipandang oleh golongan kafir. Kita tak nak. Kita tak nak ada di kalangan anak beranak kita ni tuan-tuan berpakaian yang seolah-olah menjolok mata. Kita tak nak di kalangan masyarakat kita ni tuan-tuan ada seumpama mana yang berlaku. Ni dalam kita dok tengok sehari dua ni. Hak ni alik Kelantan pun ada, alik Selangor pun ada, hak jual produk ni pun berbagai cara dia buat tuan-tuan. Tujuannya tak lain, nak laris produk dia je. Hak terkini Menteri Agama marah tuan-tuan. Gapa dia pula? Nu depan Kaabah nak pergi buat haji. Allahu Rabbi. Pergi depan Kaabah iklan produk lagi. Nak buat haji tu sempat lagi tuan-tuan. Tu kata semakin lama kita nak semakin meruntuhkan agama. Kita mengkis kemuliaan Islam itu. Yang mana orang bina bersusah payah.
Sahabat gadaikan seluruh apa yang ada, gadaikan wang ringgit, gadaikan tenaga, gadaikan harta, gadaikan darah, gadaikan nyawa. Tiba mari kita hari ini kita meruntuh kemuliaan Islam tersebut. Jadi kita minta jauh daripada anak-anak beranak kita, masyarakat kampung kita. Marilah sama-sama kita bina kemuliaan Islam itu di kalangan masyarakat kita, tuan-tuan. Jadi saya satu saja untuk perkongsian pada malam ni. Dan sebelum itu, tuan-tuan, saya datang ni ada hajat sebenarnya, dapat satu amanah. Dan seminggu 2 minggu ni memang kerja saya pergilah masjid mana sekalipun. Semalam forum di Masjid Ulul Albab malam, di Masjid Ulul Albab saya ada bawa kad jemputan tu. Kad jemputan tu kita nak jemput semua sekali, tuan-tuan. Semua sekali lah. Kalau boleh umum, Cikgu Zamri umum hari Jumaat esok pun lagi baik, lagi bagus lah. Kita nak jemput semua sekali, tuan-tuan, orang Masjid Tempinih ni pergi ke Sridaf, Sekolah Rendah Islam Darul Ulum, Darul Furqan, dekat kampung Batu Tumbuh, dekat dengan rumah saya. Kita nak siapkan bangunan masjid yang terbengkalai kerana kekurangan keuangan, tuan-tuan. Kita nak siapkan bangunan masjid yang masih terbengkalai, bumbung tak nak selesai kakak atas tu, nak beli kayu, nak beli hatak. Sebab apa? Sebab bila hujan habis, bocor habis, tuan-tuan. Ni bimbang bulan 11, bulan 12. Sebab kita target hari tu siap dalam bulan 5. Dan ni tak naik, kakak atas tak naik lagi. Tak cukup duit untuk beli kayu, tak cukup duit untuk beli atap, untuk siapkan bumbung, bahagian bumbung. Siap bumbung tak apalah. Sebab apa? Sebab sebenarnya sebelum ni ada surau tepi tu dah ada. Cuma kita pun besar. Sebelum ni kemampuan dia boleh masuk dalam 200 orang lebih. 200 orang lebih. Ni oleh kerana murid-murid ni ramai, budak sekolah jadi ramai, 500 orang lebih dah lah ni. Tak muat. Bila tak muat, kita perbesarkan lagi, tuan-tuan. Jadi bila besar, kos semakin besar, dan harga barang semakin naik. Hatak tak ada nak siap, oleh atas tak ada nak siap. Tuan-tuan pergi tengok hari Sabtu ni, tak ada nak siap, hatak tak ada, kayu tak ada. Jadi kos yang terlalu besar. Jadi kita putuskan untuk buat jamuan makan sambil menderma. Jamuan makan sambil menderma pada hari Sabtu nak mari ni. Hari Sabtu nak mari ni kita sediakan 15 kawah. 15 kawah kita gotong royong semua sekali untuk masak gula, buat gula lembu. 15 kawah, tuan-tuan. Okey, saya jemput seluruh besuk ni. Hak magi tu petua dia mudah aja. Jangan makan banyak aja. Jangan makan banyak. Ada orang pakat debar belaka dah. Kata habis Ustaz Najib jemput belaka. Sekolahnya jemput, pergi masjid ni jemput, pergi masjid ni jemput. Kita buat 15 kawah aja. Kita pusing. Takut makannya tak cukup, tuan-tuan. Saya kata tak apa. Saya pesan dah. So pergi makan sikit-sikit aja. Pitih tu lebih. Pergi makan sikit-sikit, pitih tu lebih. Tak apa. Kalau dia mau pergi pukul 3 pukul 4 tu makannya habis, jangan marah. Buah pitih dia mau klik je. Klik makan rumah. Ada niat sedekah, mau klik pergi makan kedai ke, tak apa. Kita nak siapkan bangunan itu, boleh siap, tuan-tuan. Kalau kita tak tolong, siapa lagi nak tolong? Dia mana orang Cina tolong, weh pitih sejuta. Dah. Dia mana orang keling. Nak siapkan bangunan tu. Dah. Orang Islam kita. Orang Islam kita lah, tuan-tuan. Kita bakat support, kita bakat tolong, kita bakat bantu. InsyaAllah siap. Memang insyaAllah kita target siap, tuan-tuan. Sebelum bulan 11 kita unsing dengan bulan 11, bulan 12. Ujian nak mari ni, insyaAllah ada hamba Allah yang sanggup tu, ada tuan-tuan. Hak duk bagi sikit-sikit duduk WhatsApp tu, alhamdulillah ada. Cuma pakat-pakat tolonglah, support sikit-sikit lagi. Ada gila 10 ya seorang. Ada lebih tak 100 ya seorang. Alhamdulillah. Saya jemput semua sekali tu. Ada malam ni. Tak tahu kad cukup tak untuk email. Kalau tak cukup, tak apalah. Siapa jemputan dengan mulut je lah. Jemputan mulut. Untuk email kata dia orang masuk lewat WhatsApp. Terima kasih banyak. Kalau jemput belaka, semua sekali buat anak beranak, pergilah makan. Makanan tak cukup, jangan marah.
buh bitih li makan rumah. Niat sedekah. Okey, saya rasa itu saja untuk kuliah malam ni. Mohon riba kemaafan. Dan sebenarnya saya yang minta nak hadir tuan-tuan. Saya yang telefon pada cikgu nak hadir ke masjid ni dengan tujuan nak bagi tazkirah, dan satu lagi tujuan saya nak jemput semua sekali lah untuk ke majlis jamuan sambil menderma pada hari Sabtu di Seridah Batu Tumbuh dengan tujuan untuk siapkan bumbung masjid yang masih terbengkalai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.